Rangkuman Spotlight hari ini. Keanggotaan baru keadilan perhalusi elak peristiwa khianat berulang. Pandangan Anwar isu Palestin tarik perhatian media asing. PMX bertemu pemimpin industri Jerman di Berlin. Kod etika tak halang wartawan buat laporan berita, kata Fahmi. Petikai buka kantin sekolah, PN buktikan politik mereka tak serasi menurut ahli parlimen. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 18 Mac 2024. Kita mulakan Spotlight dengan segmen Tangkis Fitnah. Segmen fakta, bantuan awal Ramadan RM500 tidak wujud. Meskipun Ramadan baru sahaja bermula, namun maklumat tersebar di internet, kononnya kerajaan sedang menghulurkan RM500 sebagai sumbangan bantuan awal Ramadan. Bagaimanapun, semakkan MyCheck mendapati maklumat itu palsu dan poster yang mendakwa mengenai bayaran itu mula tular sejak tahun lalu. Maklumat palsu itu disiarkan oleh laman web portal info.my pada 2 Mac lalu bersama poster yang memaparkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, MyCheck mendapati bantuan yang disalurkan oleh MAIB sempena Ramadan itu adalah untuk mereka yang telah pun layak untuk skim kebajikan bantuan sara hidup BSH dan bukannya skim baru yang dibuka untuk semua. Beralih ke segmen Buletin Keadilan. Keanggotaan baru keadilan perhalusi elak peristiwa khianat berulang. Baru-baru ini FMT melaporkan ratusan ahli akar umbi bersatu dijangka akan menyertai keadilan bagi membantu individu tertentu dalam keadilan menjelang pemilihan parti. Berikutan itu, Pengarah Komunikasi AMK Haziq Asfar Ishak mengingatkan pimpinan untuk lebih berhati-hati menerima keanggotaan baru daripada Perikatan Nasional agar peristiwa pengkhianatan terhadap parti tidak berulang kembali. Menurut beliau, keadilan sebagai salah satu parti utama yang menerajui kerajaan perpaduan perlu mengekalkan kestabilan dalaman parti agar dapat melaksanakan agenda reformasi yang didambakan rakyat dalam pentadbiran kerajaan persekutuan tanpa terpalit dengan permasalahan dalaman parti yang berupaya mengalihkan fokus sebenar. Justeru Haziq menegaskan keadilan seharusnya tidak lagi membenarkan sebarang ruang dibuka untuk mengulang peristiwa pengkhianatan terhadap parti pada tahun 2020 yang meruntuhkan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubli Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600. Ya, satu box dengan box ini cuma 2,000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita, dan yang paling penting boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4, ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Karisha Izzati. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Pandangan Anwar isu Palestin tarik perhatian media asing. Pandangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang dalam lawatan rasmi ke Jerman terhadap situasi di Gaza menarik perhatian media asing. Dalam sidang akhbar bersama Kansler Jerman Olaf Scholz di Berlin, Anwar dilaporkan oleh agensi Anadolu AA mengkritik negara barat kerana kurang bertindak terhadap kekejaman Israel di Gaza, tetapi mereka mengecam Hamas. Now continues daily. What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern? Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Why this selective and ambivalent attitude towards one race and one another? Is it because they are coloured or they are different religion? These questions are raised because there's a lack of consistency. Anwar dilaporkan berkata dasar Israel terhadap Palestin yang berdekad-dekad lamanya dan kekejaman rejim itu adalah punca utama kepada konflik yang berterusan. Konflik yang berterusan itu mengakibatkan korban dan kemusnahan yang ketara serta Israel menghadapi tuduhan melakukan genosid di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Berita seterusnya.
PMX bertemu pemimpin industri Jerman di Berlin. Berhubung dengan lawatan PMX ke Jerman minggu lalu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil peluang bertemu dengan lebih 35 pemimpin industri dan perniagaan dalam satu pertemuan meja bulat. Beliau memberi jaminan kepada perniagaan Jerman bahawa Malaysia kekal sebagai antara lokasi terbaik dan pilihan teruntuk pelabur. Syarikat daripada ekonomi terbesar dunia itu yang hadir pada sesi tersebut terlibat dalam sektor seperti tenaga, peranti perubatan, semikonduktor, elektronik, jentera, automotif dan aeroangkasa. Pada masa ini, terdapat lebih 700 syarikat Jerman yang beroperasi di Malaysia mewujudkan 65,000 pekerjaan. Jerman telah menjadikan rakan dagang terbesar Malaysia dalam kalangan negara-negara anggota Kesatuan Eropah sejak tahun 2000. Manakala Malaysia adalah rakan dagang terbesar Jerman dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN. Berita selanjutnya. Pindaan isu anak terbuang untuk cegah salah guna oleh warga asing, kata Menteri. Kerajaan mahu meminda undang-undang kewarganegaraan berkaitan anak terbuang bagi mengelakkan ia disalahgunakan oleh warga asing, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Berucap di Dewan Rakyat baru-baru ini, dia berkata terdapat kes pasangan warga asing meninggalkan bayi yang baru lahir selepas bersalin di hospital kerajaan. Menurut Saifuddin, ia dilakukan secara sengaja oleh warga asing kerana mereka tahu bahawa kanak-kanak itu secara automatik boleh mendapatkan kewarganegaraan Malaysia mengikut Seksyen 19B bahagian 3 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Menurut statistik yang disediakan oleh Saifuddin, terdapat sebanyak 142 kes anak yang terbuang antara 2013 dan tahun ini dan semua permohonan kewarganegaraan mereka telah diproses dan diputuskan. Bagaimanapun, di bawah pindaan yang dirancang, Putrajaya berusaha untuk mengubahnya daripada kewarganegaraan melalui pelaksanaan undang-undang kepada warganegaraan melalui pendaftaran. Berita seterusnya. Kod etika tak halang wartawan buat laporan berita, kata Fahmi. Dewan Rakyat baru-baru ini diberitahu Kod Etika Wartawan Malaysia yang diluncurkan pada 20 Februari lalu tidak akan mengekang atau menghalang mana-mana wartawan untuk melaporkan sebarang berita. Demokrat, sebagai seorang yang berpegang kepada prinsip reformasi, saya dan juga pentadbiran ini tidak berhasrat untuk mengekang hak bersuara ataupun khususnya hak bagi para wartawan membuat pelaporan. Kebebasan media itu menjadi salah satu teras utama yang kita perlu bukan hanya sokong tapi kita perlu makmurkan lagi. Kad perakuan media tidak menghalang seseorang daripada membuat laporan, daripada menulis berita. Claire Russell Brown tidak mempunyai kad perakuan media, tapi beliau boleh menulis. Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi Fazil menegaskan kod etika itu sebenarnya mewujud sejak 1989 dan dilancarkan semula selepas pihaknya membuat penambahbaikan tertentu. Fahmi menjawab soalan tambahan RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong yang ingin tahu jaminan kerajaan dalam memastikan kod etika wartawan Malaysia yang telah dikemas kini dan ditambah baik tidak akan mengekang mana-mana pengamal media untuk melaporkan atau membongkarkan sesuatu skandal dan sebagainya. Dalam pada itu, Fahmi berkata, kad perakuan media yang diberikan kepada para pengamal media hanyalah kad pemudah cara bagi golongan itu menjalankan tugas masing-masing. Berita selanjutnya, jemputan ahli politik sertai program sekolah perlu patuhi garis panduan. Sebarang jemputan untuk menyertai program atau aktiviti yang dianjurkan di sekolah melibatkan orang kenamaan termasuk ahli politik dan badan bukan kerajaan NGO mesti mematuhi garis panduan ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Menterinya Fadilna Siddiq berkata, kementerian tiada halangan untuk sesiapa saja menghadiri program di institusi berkenaan, namun perlu mematuhi garis panduan tersebut selain mendapat pengesahan dan kebenaran daripada KPM. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan seorang ahli mesyuarat kerajaan negeri dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah yang mendakwa dihalang untuk hadir dan merasmikan program melibatkan pelajar di sekolah. Dalam pada itu, Fadilna berkata, semua pihak perlu memahami bahawa apabila membabitkan sekolah, perkara yang paling diberikan keutamaan ialah aspek keselamatan pelajar. Keistimewaan gold dan pewter coin keluaran Royal Selangor ini, ia memaparkan detik bersejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan Masjid Negara ketika peristiwa reformasi tahun 1998.
gold dan pewter coin ini boleh ditempah secara pratempah untuk mendapatkannya, dan ia juga datang dalam edisi terhad untuk orang ramai. Jadi pastikan anda tidak terlepas daripada mendapat gold dan pewter coin Parti Keadilan Rakyat. Bertemu kembali dan beralih ke segmen Buletin Rakyat. Petikai buka kantin sekolah, PN buktikan politik mereka tak serasi menurut ahli parlimen. Tindakan PAS membantah keputusan membuka kantin sekolah sepanjang Ramadan menunjukkan pendirian politik yang tidak serasi dengan negara pelbagai kaum dan agama seperti Malaysia. Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan berkata, tujuan dan niat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq adalah berpaksikan nilai kemanusiaan dan amat memendukacitakan apabila terdapat pemimpin PAS dan Perikatan Nasional yang menjadikannya sebagai polemik politik. Menurutnya, insiden-insiden yang dilaporkan sebelum ini di mana anak-anak bukan Muslim terpaksa makan di tandas sekolah dan tempat-tempat yang tidak sesuai sewaktu bulan puasa juga tidak harus dilupakan. Baru-baru ini, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat merangkap Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Ahmad Yahya menyifatkan pengumuman bahawa kantin sekolah mesti dibuka pada bulan puasa adalah keterlaluan dan tidak menghormati Ramadan. Mengulas lanjut, Syarizan menjelaskan terdapat pelbagai sebab mengapa kantin wajar dibuka ketika Ramadan. Berita seterusnya, bekas pemimpin Bersatu sertai keadilan. Bekas ahli pimpinan tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Nakman dan mantan Adun Dengkil yang juga mantan Ketua Armada Selangor, Saudara Adif Shan, mengumumkan penyertaan mereka dalam Parti Keadilan Rakyat. Faiz mengumumkan perkara itu di Facebook selepas majlis doa selamat dan penerangan isu-isu semasa di kediaman Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syahri pada 10 Mac lalu. Pada 7 Ogos tahun lepas, Faiz meletakkan jawatan sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu dengan alasan parti itu terpesong daripada objektif awalnya untuk menggantikan UMNO. Dia juga mendakwa parti itu tidak dihormati oleh parti komponen terbesar Perikatan Nasional iaitu PAS. Beberapa hari selepas itu, Faiz berkata geng kartel dalam Bersatu menjadikan parti itu seperti tandas awam apabila sesiapa sahaja boleh keluar masuk parti itu dengan mudah. Mengulas lanjut, Faiz berkata dia bertekad memperkasakan perjuangan asal keadilan serta agenda Malaysia Madani yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian laporan dari Spotlight malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya. Malaysia Madani, aman sejahtera. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Dalam masa yang sama, kami menggalakkan anda semua untuk membeli shilling emas dan pewter keadilan sepenuh ulang tahun ke-25 keadilan dan sebagai salah satu koleksi terbaik, hanya imbas QR Code yang tertera untuk pembelian. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.